Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Adman Zohari Tun Datuk Bang Hopeng merupakan antara pemimpin yang hadir dalam mesyuarat Majlis Matlamat Pembangunan Mampan SDG Negara tahun 2023 yang diadakan di bangunan Parlimen pada Selasa. Mesyuarat berlangsung kira-kira 1 jam itu telah dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengiringi Premier Sarawak dalam mesyuarat tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sementara itu, ketika ditemui media, Premier Sarawak berkata mesyuarat tersebut membincangkan mengenai SDG di bawah perkara-perkara yang dipantau oleh Malaysia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Katanya mesyuarat itu juga turut menyentuh mengenai pembangunan ekonomi yang seimbang dan juga mengenai kemiskinan serta tenaga yang diperbaharui. Saya menghadiri mesyuarat yang dipengisikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai dengan SDG, iaitu sustainability di bawah perkara-perkara yang dipantau oleh negara kita bersama dengan UN, Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan mesyuarat tadi telah menyentuh perkara mengenai dengan pembangunan ekonomi yang seimbang dan juga mengenai dengan kemiskinan. Dan yang ketiganya ialah renewable, iaitu tenaga yang diperbaharui. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata pembangunan tenaga boleh diperbaharui oleh Kerajaan Sarawak mengambil kira apa yang digariskan oleh PBB. Dan pihak Komisioner dari UN ada menyebut apa yang dilaksanakan oleh Sarawak dari sudut renewable energy. Jadi kita dalam pembangunan kita mengambil kira apa yang telah disebutkan oleh bangsa-bangsa bersatu dalam program sustainability. Mesyuarat tersebut turut disertai menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri serta wakil-wakil kementerian. Sementara itu, Premier Sarawak dijadual menghadiri Sarawak Petronas Annual Strategic Dialogue 2023 di Petronas Twin Tower Kuala Lumpur pada Rabu. Terdahulu, beliau dijadual menerima kunjungan hormat dari Presiden dan Ketua Eksekutif Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamat Jaja Aziz. Berita seterusnya, agenda pembangunan bandar yang mampan dan lestari harus berkaitan rapat dengan pertumbuhan ekonomi. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini kerana di peringkat global hampir 80% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dijana di bandar. It will be difficult for any country to reach middle income and beyond without getting urbanization right. Cities also consume around 70% of the world's energy and account for nearly 80% of global greenhouse gas emissions. It is therefore important to address all these issues locally. Beliau berkata demikian semasa mewakili Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Adman Zohari Tun Datuk Bang Hopeng merasmikan persidangan Malaysia Urban Forum 2023 MUF 2023 di Kuching pada Selasa. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak telah pun memulakan pelbagai inisiatif untuk menangani isu urbanisasi dan kelestarian. Among the initiatives are Post-COVID-19 Development Strategy 2030, PCDS 2030. It is during the pandemic, Sarawak has launched its game-changing plan, that is Post-COVID Development Strategy 2030, with the aspiration that by the year 2030, Sarawak will be a thriving society driven by data and innovation, where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, and sustainable environment.
Persidangan MUF 2023 yang bermula 4 hingga 8 November depan dan bertemakan memangkin tindakan transformatif untuk pembandaran Mampan dan Bariah Tahan itu menampilkan kira-kira 300 penceramah dalam sesi dialog, perhimpunan, sesi khas, meja bulat dan pelbagai lagi. Paparan seterusnya, Malaysia mencatatkan prestasi ekspor industri lada sebanyak 96 juta ringgit setakat Ogos lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Kementerian Perdagangan dan Komoditi akan terus meningkatkan usaha untuk mencari peluang pasaran baharu di benua Eropah termasuk negara-negara Skandinavia. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi memberitahu, Malaysia juga merupakan pengeluar lada kelima terbesar dunia selepas Vietnam, Brazil, Indonesia dan India. A topic that should be deliberated by this conference. So, ladies and gentlemen, as we convene at this International Paper Conference, we are not merely reflecting on the history and current state of the paper industry, but we are actively shaping its future. The theme, balancing the global paper supply and demand, alleviating pressure on prices, underscores a critical need to address the current challenges faced by the industry. In a world where price fluctuations can have a significant impact on people's livelihood and global food security, finding equilibrium and sustainability is of paramount importance. I am pleased to anticipate that the exchanges and collaboration that emerge from this conference will not only leave a lasting impact on the global paper industry, but will also contribute to broader goals of sustainable agriculture and the strengthening of our global food security. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan pelancaran the 51st Annual Session and Meeting of International Paper Community and International Spice Exhibition IPCASM-ISE ke-51 di Kuching pada Selasa. Timbalan Perdana Menteri menambah, IPCASM-ISE ke-51 juga memberi tumpuan kepada cabaran yang dihadapi oleh pasaran lada global, terutamanya ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan yang telah memberikan tekanan kepada harga dan penanaman lada. Sehingga hari ini terdapat kira-kira 38,587 pekebun kecil lada dengan keluasan tanaman 8,091 hektar di Malaysia mengeksport lada ke Jepun. Hadir sama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Pengarah Eksekutif Komuniti Lada Antarabangsa Fira Azura Ika Puteri Marzuki, Pengerusi Lembaga Lada Malaysia Datuk Anyi Ngau dan Timbalan Ketua Setiausaha Komoditi, Kementerian Perdagangan dan Komoditi Datuk Zailani Hashim. Bercakap ketika ditemui media selepas itu, Datuk Seri Fadilah memberitahu beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke China pada Ahad ini. Ia merupakan usaha bagi meningkatkan lagi perdagangan produk komoditi dengan negara tembok besar itu khususnya dalam pengeksportan minyak sawit. Menurut beliau, China merupakan antara pengimport terbesar produk minyak sawit negara dan lawatannya itu diharapkan akan meningkatkan lagi nilai ekspor komoditi berkenaan ke negara tersebut. Misi utamanya adalah berhubung kait dengan komoditi kita, iaitu the trading between China and Malaysia, khususnya palm oil, di mana China adalah salah sebuah negara yang banyak mengimport minyak sawit kita, dan ini salah satu misi yang kita di samping perkara-perkara lain lah, misi perdagangan dan juga misi perhubungan, dua hala untuk kita rapatkan lagi hubungan di antara Malaysia dan China. Apatah lagi tahun depan adalah merupakan ulang tahun ke-50 hubungan di antara Malaysia dan China. Datuk Seri Fadilah menambah memorandum persefahaman yang dimeterai Syarikat Perdagangan Negara Sam Darby dengan sebuah syarikat China juga mengukuhkan lagi keyakinan untuk meningkatkan nilai ekspor ke negara itu selepas mencatat sebanyak 14.86 bilion ringgit tahun lalu. Di Miri, projek Terminal Bas Miri Central yang menelan belanja sebanyak 26 juta ringgit telah siap sebanyak 97% dan dijangka beroperasi pada awal Januari tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Chin berkata, terdapat sedikit penambahbaikan kerja-kerja akhir termasuk pada bahagian dinding, atap dan bahagian dalam kaunter pembayaran terminal bas ini. Yeah, latest progress is already 97%. 97% completed. Yeah, by the end of December, hopefully by January, we hand over to the Commission. Yeah.
Beliau kata demikian semasa ditemu bual media selepas melakukan tinjauan ke tapak projek Terminal Bas Miri Central pada Isnin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadi itu menambah kementeriannya mempunyai cadangan untuk melebarkan 3 jalan yang berdekatan dengan terminal bas tersebut. There are 3 roads that my ministry have proposed, which we have put up. One is Jalan Cahaya to be extended to become dual carriageway, and then Jalan Padang Kerbau, that passing through the Miri New Polyclinic road, also to be upgraded to become dual carriageway, and also the ring road, the Pujut ring road, linking to Pujut Corner roundabout. So that is another very urgent one. We have to extend it to dual carriageway in view of the heavy traffic day. Sementara itu, Adun Pujut merangkap Datuk Bandar Miri, Adam Yi Xiao Sang, berkata terminal bas yang tersedia ada bakal dijadikan sebagai tapak pasar borong. Sekian isi malam bersama saya, Grace Chondi. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri Buletin UKAS edisi malam ini, saksikan Majlis Pelancaran IPC ASM ISE ke-51 yang disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.